أسرفنا على لظى أسرفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mekar serumpun bunga siantan, ditiup angin gugur berserakan. Agar majlis dapat keberkatan, surah Al-Fatihah kita bacakan. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang berusaha Ustaz Zulman bin Sayuti, Guru Besar SRA Sungai Serdang. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syamsul Izwadi bin Taslin selaku penceramah kita pada malam ini. Seterusnya yang dihormati Ustazah Rahman binti Sulaiman, penolong kanan pentadbiran. Ustazah Sumia binti Kasnan, penolong kanan HAM. Ustazah Mazlina binti Misnal, penolong kanan co-curriculum, serta semua guru-guru, tuan-puan dan murid-murid SRA Sungai Serdang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini di dalam majlis ceramah Maulidur Rasul peringkat sekolah 2021. Buat pengetahuan hadirin hadirat sekalian, sambutan Maulidur Rasul ini bertujuan untuk menyuburkan rasa cinta dan kasih kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi menambahkan keberkatan majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan bagi mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Syukri bin Hamdan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai, Ya Allah. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami pada malam ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syukri bin Hamdan di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Alhamdulillah, penceramah kita telah bersedia bersama dengan kita pada malam ini. Sebelum itu saya bacakan serba sedikit biodata beliau. Nama diberi Syamsul Izwadi bin Taslin yang merupakan anak jati Bukit Badung. Telah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Beliau kini berkhidmat di Sekolah Rendah Agama Integrasi Tengku Ampuan Fatimah Batu Belah Kelang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, sebelum kita memulakan ceramah kita pada malam ini, saya mohon jasa baik murid-murid untuk onkan kamera dan offkan mikrofon. Murid-murid juga boleh bersedia bersama buku nota untuk menyalin isi-isi penting yang akan disampaikan oleh Ustaz Syamsul kita pada malam ini. Sehubungan dengan itu, majlis dengan penuh takzim mempersilakan Ustaz Syamsul Izwadi untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya rabbi maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ja'alana minan najihin wal faizin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Terima kasih saya ucapkan yang pertamanya kepada yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Nur Syahirah binti Masduki. Macam terlalu kenal pula dengan saya ya, anak berapa orang semua dia tahu. Aduh, memang saya kenal Ustazah Nur Syahirah ni daripada kecil. Daripada mukanya tak berapa nak macam muka sampai dah besar ni. Okey, terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah kerana sudi menjemput saya. Yang saya hormati juga Al-Fadil Ustaz Zulman bin Sayyuti selaku guru besar Sekolah Rendah Agama Sungai Serdang, insan yang hebat, seorang fan Manchester United yang tegar, masya-Allah. Semoga Ustaz insya-Allah akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Seterusnya barisan pentakbir yang saya hormati dan yang saya kasihi juga. Kemudian yang saya raikan anak-anak SRA Sungai Serdang, masya-Allah. Adik-adik yang saya hormati dan yang saya kasihi sekalian, masya-Allah. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kerana apa? Kerana pada malam ini dek kita masih lagi dapat bertemu dek. Memang kita ni tak bertemu secara bersemuka. Pada jam ini, pada ketika ini kita sedang bersiaran secara langsung di tempat, di kediaman anda masing-masing, insya-Allah. Masih lagi bertemankan saya, masih lagi saya bersama dengan anda insya-Allah sehinggalah jam 9 nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita ni tak dapat bersua muka,
tetapi kita dapat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki untuk kita bertemu secara virtual, secara maya, insya-Allah. Mohon kerjasama kepada anak-anak semua, insya-Allah. Mohon kerjasama lagi sekali, saya ulang kembali pada apa yang telah pun dikatakan oleh Ustazah Nur Syahira, agar dapat membuka kamera anda, agar saya dapat tahu anda tengah buat apa. Macam tadi saya nampak ada seorang budak tu kan, oh bagus, dia sambil dia pakai headphone, dia pergi berjalan-jalan mencari line agaknya. Baguslah tu, alhamdulillah. Dia sedang mencari, mencari. Macam saya dulu pun mencari juga line. Tapi alhamdulillah line dah ada. Okeylah, duduklah di tempat yang setempat sahaja. Tak adalah lari ke mana-mana, insya-Allah. Jadi adik-adik, anak-anak yang Ustaz hormati dan Ustaz kasih sekalian, masya-Allah. Kalau kita dengar, di corong-corong masjid, kita dah dengar dah. Betul tak? Di satu Malaysia ni semua orang tahu. Semua orang dah faham dah. Bila bulan awal je memang korang dengar dah. Apa dia? Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Allah. Betul? Kita dengar dah marhaban. Kita dengar dah bacaan berzanji di corong-corong masjid. So kita dah tahu dah maknanya apa. Kita dah tahu dah bahawasanya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran. Kelahiran siapa dek? Kelahiran baginda Muhammad. Jadi pada malam ini dek, kita nak tahu, kita nak kenal pasti apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak tarbiyah diri kita ini ikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk akhlak yang terpuji. Bila sebut pasal Muhammad, kalau kita masuk dekat Jawi dek, kena faham. Jawi ni dek, Muhammad, perkataan Muhammad adalah KPBA, kata pinjaman bahasa Arab. Kau tak boleh tiba-tiba nak potong-potong, tak boleh dek. Tapi bila sebut pasal Muhammad, nama Muhammad ini, kalau kamu nak tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah buku ditulis the greatest person, orang yang paling hebat yang pernah menjejakkan kaki di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menulis buku ini bukan orang Islam, bro. Bukan orang Islam, tetapi yang menulis buku ini orangnya bukan Islam. Dia buat kajian, orang yang paling hebat yang pernah menjejakkan kakinya di muka bumi ini, namanya baginda Muhammad. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, anak-anak SRA Sungai Sedang yang saya hormati dan yang saya kasihi sekalian, sebut pasal Nabi ni. Ustaz nak tanya sikit, sejauh manakah cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, saya memang cinta. Saya memang cintakan Nabi. Oh ya ke? Siapa nama ayah Nabi? Oh, nama ayah Nabi Zulman. Siapa nama ibu Nabi? Nama ibu Nabi Syahira. Sejauh mana cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Minta maaf Ustaz Zulman, minta maaf Ustazah Nur Syahira, minta maaf, saya suka bergurau. Adakah itu yang katakan kita ni betul-betul cinta kepada Nabi? Allah. Soalan saya apa dia? Dalam sehari berapa kali kita mengingati Nabi, sedangkan Nabi setiap hari mengingati umatnya, ummati, ummi, ummati. Nabi ingat kita dek. So kalau nak tahu pasal apa yang dikatakan tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 benda. Nanti Ustaz akan kongsikan. 3 benda ni kita kena tahu dek. Tapi bila kelahirannya, sampai daripada kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada zaman kanak-kanak, masuk kepada zaman remaja, masuk kepada zaman dewasa, masuk ketika zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan juga rasul, menerima wahyu pertama. Allah. Bagaimana perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ambil iktibar untuk kita teruskan perjalanan
perjalanan kita sebagai seorang Muslim untuk kita menempuh ranjau-ranjau di dalam kehidupan. Adik-adik, anak-anak SRS yang saya hormati dan yang saya kasih sekalian. Kata kenal Nabi. Kan? Kata kenal Nabi. Saya kenal Nabi, Ustaz. Saya memang kenal Nabi. Oh ya ke? Cuba selawat. Ni aku geram. Ini aku geram. Pernah saya suruh seorang budak tu. Dia tak jumpa. Selawat tu dia tak jumpa, bro. Mana pergi selawat ni? Dia selawat macam ni. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Aku tampar kau gang. Dia tak jumpa selawat tu macam mana. Adik-adik, anak-anak SRS yang sedang yang saya hormati dan yang saya kasih sekalian. Kalau kita sayangkan Nabi, betul kita kenal Nabi, betul kita sayangkan Nabi, jom kita tengok apa yang ada pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kenal Nabi, nama diberi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April. Ini ulama 571 Masehi. Kenapa digelar sebagai tahun itu tahun gajah? Ni kena faham. Kisah ni biasa dengar kan. Raja Abrahah memanggil tentera-tenteranya. Dia berkata, jom kita pergi Mekah. Kita nak kaut keuntungan. Kita nak ambil kekayaan. Sampai dalam satu perjalanan, gajah bertemu dengan ular. Tahu ular? Gajah jumpa ular. Gajah jumpa dengan ular. Ular tanya dekat gajah, "Hoi gajah, kau nak pergi mana?" Gajah pun cakap, "Aku nak ikut raja aku pergi kota Mekah." Ular cakap dekat gajah, "Kau jangan ikut. Sebab Raja Abrahah berniat untuk meruntuhkan Kaabah." Nampak? Bila sampai sahaja di kota Mekah, korang pernah tengok cerita Narnia tak? Kalau pernah tengok lah, ni cerita lama, ni cerita-cerita zaman Ustaz Zulman ni. Lama lah juga cerita-cerita Narnia ni. Cerita-cerita Narnia, cerita-cerita 300, kalau pernah tengok lah, cerita 300, cerita Narnia. Cerita ini adalah cerita-cerita yang diadaptasi daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Macam kalau kita tengok cerita Narnia tu kan, ada singa bercakap, kemudian dia pimpin tenteranya, ada apa? Ada burung yang membawa batu, dia dekat segumpulan tentera, yang mana tentera itu adalah tentera jahat. Orang ambil daripada mana, dek? Dia orang ambil daripada cerita tentera Raja Abrahah yang berniat untuk menyerang kota Kaabah. Dan akhirnya apa dia, dek? Raja Abrahah diserang, dihancurkan oleh burung ababil. Burung ababil datang menghancurkan. Sebab itu tahun itu dikenali sebagai tahun gajah. Sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Kaabah. Jadi kena faham, dek. Kata kenal Nabi. Siapa nama Nabi? Nama Nabi Nabi Muhammad. Siapa nama bapa Nabi? Nama bapa Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama ibunya adalah Siti Aminah. Ibu susuannya adalah Suwaibah. Ibu susuan yang kedua adalah Halimatus Sa'diyah. Pernah dengar kan lagu tu? Halimatus Sa'diyah, kau ibu bertua. Kan? Sebab apa? Halimatus Sa'diyah dia menyusukan insan yang hebat. Jadi adik-adik, anak-anak SRA Sungai Serdang yang Ustaz hormati dan Ustaz kasih sekalian. Bila lahirnya Nabi, lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara-perkara yang dilindung, yang dijaga, dek. Kena faham, dek. Apa dia, dek? Kau kena faham. Mana ada orang lahir-lahir terus berkhitan, dek? Tak ada, dek.
ustaz pun keluar-keluar, elok je benda tu. Kena berkhitan sendiri. Tapi Nabi Nabi berkhitan. Keluar-keluar terus berkhitan. Ustaz, berkhitan tu binatang apa? Berkhitan ni sunat. Tahu sunat? Sunat, tahu sunat berkhitan tu sunat dek, kena faham. Jadi Allah menjaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar-keluarnya lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berkhitan dek, terus sunat. Sebab apa? Cuba bayangkan dek, orang yang Tok Mudim lah, orang yang sunatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti dia akan claim, oh itulah dia Muhammad. Muhammad itulah yang dulu aku sunatkan. Nampak? Allah nak jaga baginda daripada dunia. Allah nak jaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dunia. Sebab itu waktu kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana? Terdengar suara tangisan bergema di seluruh alam dari kota kehancuran. Kenapa dipanggil kota kehancuran? Waktu tu Mekah penuh dengan orang-orang yang dipanggil Arab Jahiliyah ni. Arab Jahiliyah ni, memang Jahiliyah ni orang yang bodoh lah. Orang yang bodoh, dia orang memang jahat, dia orang memang kejam. Sebelum datangnya Islam, dia orang memang sangat-sangat teratur. Dia orang memang sangat-sangat tidak mengangkat martabat wanita dek. Bila terdengar suara tangisan bergema di seluruh alam dari kota kehancuran, siapa datang dek? Lahirlah seorang insan yang mulia, bahkan penggubah dunia kejahilan. Mekah diterangi cahaya putih, lalu di istana desa Parsi ada satu benda yang hebat, dan terpadam api yang menyala di biara Majusi selamanya. Allah, itu waktu kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dek, so bila kita kenal Nabi, kita kena hafal siapa nama Nabi, siapa bapa Nabi, siapa isteri Nabi. Isteri Nabi ada berapa dek? Isteri Nabi apa? Entahlah Ustaz, saya tahu Aisyah je. Sebab apa? Aisyah, romantiknya cintamu dengan Nabi. Itu je saya tahu. Isteri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa? 10. 10. Are you sure 10? 11. Macam Ustaz Syukri. Syukri. 11. Macam Ustaz Syukri. Berani ke 11? 12. Mana-mana aja 12. Allah. So, yang biasa, yang biasa kalau ikut kita ada 11 isteri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham yang paling Nabi sayang siapa? Isteri pertama Nabi, Siti Khadijah. Beliau bersama Nabi ketika Nabi susah. Dia tak pernah tinggalkan Nabi seorang-seorang. Okey, kita tak nak cerita pasal itu. So, dalam kita mengenal, kita nak kenal macam mana kita nak kenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali dek, kita kena tahu sifat fizikalnya macam mana, tangannya macam mana, barulah kita terkenang-kenang. Ibarat dia macam inilah, contoh ni contoh tau. Contoh, tak ada kena mengena dengan siapa-siapa. Contoh Ustazah Syahira nak kahwin. Contoh, Ustazah Syahira nak kahwin. Dia bila nak kahwin ni dia mesti kenang-kenangkan bakal suaminya, betul tak? Dia akan terkenang-kenang, dia terfikir-fikir, handsome-nya suami aku. So di malam-malam tu dia akan termenung. Bila dia termenung tu dia akan fikir, oh mukanya macam itu, matanya seperti itu, bibirnya macam itu. Nampak? Dia terngiang-ngiang. Ni contoh. Itulah kita. Macam mana kita nak datangkan sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena kenang, kita kena bayangkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. So kenal pasti sifat fizikalnya macam mana, dan kita kena kenal pasti sifat akhlaknya macam mana. Kerana apa? Innama bu'ith
liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, siapa dek? Nabi Muhammad, diutuskan bagi menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kita nak kenal pasti siratuhu, apa dia perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek, Allah ingat senang. Ya, daripada Nabi lahir sampailah Nabi berumur 12 tahun, sampailah Nabi menerima wahyu yang pertama, daripada Nabi from zero to satu benda yang sangat-sangat berharga sampailah ketika ini, daripada zero. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan sirahnya bukan satu perjalanan yang mudah, bukan satu perjalanan yang senang. Bukan, dik. Nabi Muhammad SAW bukan satu perjalanan yang mudah, bukan satu perjalanan yang senang, dik. Nah, nanti kita masuk sikit sirah dia, bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kita masuk sikit kat Isra' Mi'raj. Kita masuk sikit ketika baginda Muhammad SAW masuk di dalam Gua Hira, menerima wahyu yang pertama. Sikitlah, insya-Allah. Jadi, dik, 3 benda ni kena faham. Ya, kita kenal pasti fizikal Nabi, kita ikut akhlak Nabi, dan juga kita tengok perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita tengok muka Nabi bercahaya seperti bulan purnama, bahkan lebih cantik lagi. Salah tak kat situ muka bulat. Maksudnya tak adalah kau bayangkan mukanya macam muka dudu, muka petak. Tidak le dek. Oi, jangan bayangkan muka Nabi tu petak, muka Nabi tu 3 segi, kan hodoh tu. Maksud dia cantik lah, bentuk dia cantik. Kemudian warna kulit dia tak putih sangat, dia tak merah sangat. Tak merah pula. Tak putih sangat, tak hitam sangat, tapi dia putih-putih kemerah-merahan. Cantik sangat. Nabi memang cantik. Kepala dan rambut dia macam mana, dek? Nah, kepala Nabi Muhammad SAW dia bersaiz besar, dan orang Arab memang puji kepala yang macam tu, sebab itu menunjukkan orang yang cerdik. Nampak? Orang yang cerdik. So Nabi Muhammad SAW belum cerita pasal peluhnya. Peluh wangi, dek. Oi, peluhnya wangi. Berbanding dengan ketiak Ustaz Samsulnya, ya Allah, baunya bacin. Tetapi baginda Muhammad SAW peluhnya wangi. Kau cuba bayangkan peluh boleh wangi, bang. Mana nak datang, itulah dia kuasa yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa Allah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukan semua orang dapat, hanya orang-orang terpilih. Yang terpilih apa dia? Sallu ala Rasulillah Habibil Mustafa, peace be upon the messenger, the chosen one. You are the chosen one. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW adalah yang terpilih. Samalah macam adik-adik yang sedang berada di hadapan saya ini. Anda adalah yang terpilih. 157 orang. Ya, 157 orang terpilih untuk bersama dengan saya walaupun secara maya. Ya. Jadi adik-adik, kita dah kenal dah muka Nabi tu macam mana. Kita dah tahu dah warna kulit Nabi tu macam mana. Kita dah tahu dah kepala dan rambut Nabi tu macam mana. Okey, kemudian apa, dik? Ni kena faham. Kena faham. Kenapa saya terangkan semua benda tu? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walihi wan nasi ajma'in. Apa kata Nabi? Tidak sempurna iman kita semua, iman kamu, sehinggalah aku, siapa aku? Nabi, menjadi manusia yang paling dikasihi, melebihi kasihmu pada bapamu, pada anakmu, dan seluruh manusia. Ustaz nak tanya sikit. Wan Alisha sayang ayah tak? Wan Alisha sayang ayah? Sayang ayah tak? Tahu tak? Okey, sayang ayah. Okey, sayang mak tak? Mak sayang mak?
sayang juga. Okey, baik. Terima kasih Wan Alisha. Baik. Bila tanya pasal Wan Alisha, dia sayang ayah dia. Dia sayang mak dia. Dan tanyalah orang-orang di seluruh dunia, tak ada manusia yang tak sayangkan mak, tak ada manusia yang tak sayangkan ayah. Tetapi kita ni iman kita tidak akan sempurna sekiranya kita tidak lebihkan. Nampak? Kita tak lebihkan kasih sayang kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita sayangkan mak, lebih daripada kita sayangkan ayah, lebih daripada kita sayangkan segala-galanya. So, letakkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kita punya mentor, sebagai kita punya idola. Jangan kau letakkan benda-benda yang tak sepatutnya sebagai kita punya idola, Dek. So, siapa yang kata ni, Dek? Ni Nabi yang kata. Maknanya kita tidak akan sempurna iman kita, Dek. Tu kena faham. Dek kena faham satu benda, Dek. Betapa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Dek. Nabi sangat sayang dengan kita. Sebab apa? Ku tahu cintamu kepada umat, ummati. Ku tahu cintamu kepada umat, umatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dek, dia betul-betul sayang dengan kita. Dia memang cintakan kita. Sebab apa? Nabi akan menjadi orang yang memberikan syafaat, orang yang akan membantu kita, Dek, kata kita besok di Subhanahu wa ta'ala. So, macam mana cara dia? Man wahidatan sallallahu alaihi asyra wahidatan sallallahu alaihi asyran. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berselawat ke atas diriku sekali, Allah akan berselawat kembali sebanyak 10 kali. Kita dapat rahmat 10 kali ganda, dapat rezeki 10 kali ganda, dapat hanya sekali 10 kali Allah balas. Betapa cintanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tetapi persoalannya, macam mana pula kita? Adakah hari ini Nabi kita yang kita sanjung? Soalan saya. Adakah hari ini Nabi kita yang kita sanjung? Dan sejauh mana pula cinta kita pada Nabi? Soalan saya, ini soalan. Dalam sehari, berapa kali kita mengingati Nabi? Berapa kali kita ingat pada Nabi? Soalan saya, dalam sehari, berapa kali kita ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, saya memang baca selawat selalu, Ustaz. Oh ya ke? Memang saya baca selawat. Kat mana kat dalam solat? Memang, Dek, dalam solat memang kita ada selawat, dan selawat itu adalah selawat yang paling tinggi, ya. Selawat yang paling tinggi. Amalkan selawat itu, iaitu selawat di tahiyat akhir. Amalkan, ya. Amalkan selawat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Amalkan selawat itu, Dek. Amalkan sambil-sambil kau goreng pisang kat dapur tu, sambil-sambil kau korek hidung. Janganlah korek hidung. Sambil-sambil kau tolong mak kau, sambil-sambil kau tolong ayah kau tu, sambil-sambil itu kita perbanyakkan selawat, Dek. Sebab itulah cara kita, bagaimana kita nak menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah Allah. Jom. Jom kita sama-sama
Okey, awak tak perlu open mic. Awak tak perlu open mic. Zaman dulu memang, zaman-zaman Ustaz, zaman-zaman Ustaz Zulman, zaman-zaman Ustaz Syukri tu, dia akan biasa selawat dia macam ni. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu biasa. Itu biasa kita dengar kan. So kita tengok, jom kita sama-sama insya-Allah. Aku memang suka menyanyi, tak janganlah ke pani komen apa benda lah berceramah ni, asyik menyanyi dia. Aku memang suka menyanyi. Okey, jom adik-adik yang Ustaz hormati dan Ustaz kasih sekalian. Jom ajak mak, ajak ayah semua insya-Allah, jom kita sama-sama ikut dengan Ustaz insya-Allah. Pernah dengar kan lagu ni? Tak adalah susah sangat, boleh ikut insya-Allah. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi antal murtaja yawma zihami ishfa' lana ya khairal anami ishfa' lana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ludhna bika ya Habibu anta lil khalqi ya tabibu ishfa' lana ya Habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ludhna bika ya Habibu anta lil khalqi ya tabibu ishfa' lana ya Habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi antal murtaja yawma zihami ishfa' lana ya khairal anami ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah jita lil baraya bisyar'il mubin tanshurul hidayah bainal alamin ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi. Allah, sedapnya lah suara sungai Serdang ni. Allah. Ajak mak, ajak ayah semua insya-Allah. Jadi adik-adik, anak-anak SRA Sungai Sedang yang saya hormati dan yang saya kasihi sekalian. Kita nak kenal pula sifat Nabi dek. Sifat wajib bagi Nabi. Tadi kita dah tahu dah biodata. Kita dah kenal dah bentuk dia macam mana. Kita nak tahu dah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar, dan bila bersalaman tangannya selembut sutera. Allah, ya Allahu akbar. Betapa cintanya kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita sama-sama kenal dengan sifat Nabi, yang mana sifat ini kita kena amalkan. 159 orang ni. Sifat Nabi kita kena amalkan, dan insya-Allah semoga sifat ini akan kekal di dalam diri kita insya-Allah. Ni semua orang tahu dah. Apa dia? Yang pertama, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, qudwatun hasanah, Muhammad khatimul anbiya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, qudwatun hasanah, Muhammad khatimul anbiya. So semua orang dah tahu dah. Siddiq ni bermaksud sifat benar. Itu samalah macam kamu ni pada jam ini, pada ketika ini, ataupun dalam Google Meet. Sama juga. Kadang-kadang cakap dekat guru, wahai guru, saya tak mampu nak masuk Google Meet.
Sebab kamera rosak, tak boleh buka kamera. Sedangkan kamu letakkan handset anda di mana-mana. Kamu entah pergi ke mana-mana. Pernah buat tadi? Pernah buat tadi? Jujur pernah buat tadi? Allah, Allah, Allah. Letak telefon kat mana-mana. Lantaklah sana Ustaz Samsul nak cakap apa. Lantakkan dia sana. Aku tak nak dengar pun. Nampak? Inilah dia sifat benar yang perlu kita amalkan. Kemudian amanah. Bila guru kata, bila guru kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kelas pada jam 3 petang akan diawalkan. Link akan dibuka pada jam 2.50 petang. Dan insyaAllah mohon kerjasama kepada anak-anak SRA Sungai Sedang untuk masuk ke dalam Google Meet mengikut link yang telah pun diberikan di bawah. 2.50 dek. Buka 2.50. Engkau masuk 3.30. 3.30 engkau masuk. Itu pun tak buka kamera, tak buka mic. Lepas tu, Ustazah, link kehadiran mana? Dek, amanah tu kena jaga, dek. Amanah kena jaga. Kena faham, kita letakkan sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita dan kita sampaikan yang baik-baik. Kita sampaikan yang baik-baik. Contoh mak kamu tak sempat. Biasalah mak tengah masak kat dapur tu, mak tengah buai adik ke apa, nanti mak tanya. Contoh yang mak tanya, Alif, ya mama, tadi hari ni belajar apa? Hari ni kita kena amalkan 4 sifat wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kena sampaikan sedikit. Ingat, kita ni dek kena faham, jangan jadikan kuantiti sebagai satu masalah. Kuantiti. Oh banyak. Kau boleh baca Quran dek? Boleh. Sehari berapa ayat? Oh tak boleh. Saya baca seminggu Ustaz. Seminggu berapa ayat? Seminggu saya baca 1 muka. Seminggu 1 muka. Awak boleh? Boleh. Saya baca 1 hari setengah muka. Tapi hari-hari ke buat? Ya Ustaz, hari-hari saya buat. Itu yang paling berkualiti ni. Kemudian kita amalkan sifat fatonah, iaitu bijaksana. So amalkan 4 antara sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat wajib yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita insya-Allah. Baiklah adik-adik, anak-anak SRA Sungai Sedang yang saya hormati dan yang saya kasihi sekalian. Nak tanya sikit. Saya nak tanya dekat siapa kejap saya minta maaf Afida Fida ni siapa? Afida Fida. Namanya perempuan, mukanya lelaki. Siapa nama bang? Aditya Arashi. Abang darjah berapa bang? 1 Waiduri. Darjah 2? Darjah 1. Darjah 1, Masya Allah. Ya Allah, darjah 1 dek. Darjah 1. Darjah 1 dek. Aku bagi lagi. Darjah 1. Allah. Jom, Ustaz nak cerita dengan kamu ni. Darjah 1. Dia dah kenal dengan Nabi. Dia boleh duduk dekat kamera, dia boleh relax, dia boleh tenang. Jom adik-adik, kita nak kenal, kita nak tahu betapa istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama maksud Muhammad itu pun kita dah tahu. Maksud dia adalah terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud dia pun adalah terpuji. Gelarannya adalah Al-Amin. Dan kena faham, Nabi Muhammad adalah Nabi Khatimul Anbiya. Muhammad Khatimul Anbiya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa dia? Nabi yang terakhir. Kemudian syaitan dia tak boleh menyamar Nabi, tak boleh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewanya, Nabi adalah penyelamat dunia dan penyelamat di akhirat. Dan apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa mukjizat yang paling utama, iaitu Al-Quranul Karim. Adik-adik SRA Sungai Sedang yang saya hormati dan yang saya kasih sekalian, bercerita pasal Al-Quran. Bagaimana Jibril memeluk Nabi, berkata pada Nabi, Iqra, Iqra, Iqra. Nabi kata, aku tak boleh baca. Aku tak boleh baca. Aku tak boleh baca. Lutut Jibril berlaga. Kau
Kau bayangkan lutut malaikat Jibril berlaga. Maknanya lutut jumpa lutut. Faham? Lutut jumpa lutut berlaga menghadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam gua Hira. Jadi dek kena faham. Apa dia? Bila Jibril datang membawa wahyu yang pertama. Siapa saksi dia? Saksinya adalah gua Hira itu sendiri. Jibril dia cakap macam mana? Bacalah ya Muhammad. Jibril suruh. Bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan segala kejadian, dikecapkan tubuhnya, menggigil ketakutan. Begitulah sejarah tentang kerasulannya. Nabi menggigil, dik. Menggigil Nabi, dik. Nabi balik jumpa dengan Siti Khadijah. Khadijah ni hebat orangnya. Khadijah dia tak terus tanya pada Nabi. Kan macam kamu contoh dah buat salah, ni contoh dah buat salah, kau lari, memang kau akan lari. Lari, mak dia takkan tanya terus direct. Takkan, mak tu bijak. Dia akan relax, suruh kau tenang dulu, baru mak awak tanya, tu kenapa? Betul? Selalu macam tu. Macam itulah Siti Khadijah. Nabi bila menggigil tu, Siti Khadijah ambil selimutkan Nabi. Bagi Nabi relax dulu, duduk tenang dulu. Barulah Siti Khadijah tanya apa yang berlaku. Nabi pun cerita, datang malaikat Jibril membawa wahyu, menggigil. Kau bayangkanlah, dik, Jibril, dik, yang jumpa Nabi Jibril. Cuba bayangkan yang jumpa Ustaz Syukri malaikat Israel. Ustaz Syukri, cuba bayang. Assalamualaikum. Salam. Siapa ni? Oh, saya malaikat mencabut maut. Pak. Malaikat mencabut nyawa. Malaikat maut. Cuba bayangkan, Ustaz, macam mana kita nak menghadap malaikat, macam mana? Begitulah Nabi. Sebab apa? Nabi pun sifat dia adalah manusia yang ada perasaan takut, yang ada perasaan cinta, yang ada perasaan benci, yang ada perasaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perasaan. Okay? So begitulah ceritanya yang mana Gua Hira itu sebagai saksi bagaimana berlakunya wahyu pertama turun. Kemudian kena faham, dik, Nabi merupakan, bila ditanya pada Aisyah bagaimana akhlak Nabi, Aisyah cakap macam mana? Kau tengok Quran. Bagaimana hebatnya Quran, macam itulah akhlak Nabi. Akhlak Nabi adalah akhlak yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat baik, sangat-sangat hebat akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz nak cerita sikit boleh? Abu Bakar tanya pada anaknya bila wafatnya baginda. Abu Bakar jumpa anaknya Aisyah, apakah sunnah Nabi yang aku belum buat? Aisyah kata, pergi hujung kampung sana ada seorang Yahudi tua yang buta. Setiap hari Nabi akan pergi menyuapkan makanan kepadanya. Sampai sahaja di sana Abu Bakar tak tahan dengan cacian. Abu Bakar tak tahan dengan makian. Dihina-hina, dicaci-caci, dimaki-maki. Kata Nabi itu gila, kata Nabi itu jahat, kata Nabi itu bodoh, kata Nabi itu tidak guna. Bila orang tua itu, dek, tanya balik pada Abu Bakar, engkau bukan yang selalu suap aku setiap hari. Kalau Nabi akan masukkan celup dulu. Roti tu lembutkan dulu, baru bagi dekat orang tua itu.
Tapi Abu Bakar dengan perasaan marah, suap tapi dalam keadaan yang keras. Sebab apa? Dia tak tahan dengan hinaan yang diberikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu apa, Dek? Bila ditanya, mana orang yang selama ni menyuapkan aku? Mana? Abu Bakar pun berkata, selama ini yang kau maki itulah Nabi. Selama ini yang kau keji itulah Nabi. Selama ini yang kau hina itulah Muhammad. Allah. Masuk Islam orang tua itu, Dek. Allah, Allah, Allah. Bagaimana akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, anak-anak SRA yang sedang yang Ustaz hormati dan Ustaz kasihi sekalian. Untuk yang seterusnya, apa kata Nabi? Ni kena faham, ingat baik-baik. Ni akan ada nanti soalan bagi Ustazah Nur Syahira, dia akan buat soalan ni, kena faham apa dia. Ini kena faham dua benda ni, Dek, korang pegang. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Apa dia? Apa kata Nabi? Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu. Selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu apa, Dek? Kitabullah dan sunnah Nabi. Allah, Allah, Allah. Nabi pesan pada kita, letakkan dua benda ni dalam hati kita, Dek. Tolong, mulai malam ini, Dek, Nabi pesan pada kita, jangan tinggalkan Al-Quran. Jahat mana pun kamu, jangan tinggalkan Al-Quran. Termasuklah diri Ustaz ni. Ustaz pun jahat, Ustaz memang jahil, Ustaz tak baik. Tapi Ustaz tak tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, Dek. Cuba bayangkan kalau kita tinggalkan Al-Quran, betapa kerasnya hati kita, Dek. Jangan tinggalkan Al-Quran, Dek. Ya? Dan jangan kita jadikan Al-Quran itu sebagai tempat yang berhabuk. Ajak, mana ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin berada di hadapan saya mungkin tak nampak anda, tapi insya-Allah anda nampak saya. Saya pesan pada diri saya pesan pada anda semua, insya-Allah jadikan Al-Quran sebagai satu perkara yang penting dalam keluarga kita. Jadikan Al-Quran. Jangan takut untuk belajar. Jangan takut. Minta telefon Ustaz Syukri ada. Ustaz, apa lagi seorang tu? Lupa pula. Ustaz Syukri, Ustaz, apa tak nama? Ustaz Mukmin. Syukri, Ustaz Mukmin ada, Ustaz Zulman ada. Telefon lah. Assalamualaikum Ustaz Zulman. Ya, saya nak belajar mengaji. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Ustaz Samsul kata kena ikut cara Nabi. Nabi suruh kita baca Quran. So kita baca Quran. Ustaz Zulman free? Oh free. Bila tanya Ustaz Mukmin free Ustaz. Okey lah. So jadikan Al-Quran sebagai satu pegangan dan juga panduan di dalam kehidupan kita. Cuba bayangkan, Dek. Kau orang baca dalam keadaan yang hebat, buka-buka pintu je, Dek, ni mak-mak ayah-ayah ni bila baca, bila anak kita membaca Al-Quran dalam keadaan yang hebat, hati ibu dan ayah itu sangat-sangat seronok bila dengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Kau buka je pintu tu, tengok, ya Allah seronoknya lah. Hati mak dan ayah kamu insya-Allah akan sentiasa berasa, ya Allah hebatnya Al-Quran ini akan mengubah hati kita, insya-Allah. Jadi anak-anak yang Ustaz hormati dan Ustaz kasihi sekalian, jom kita nak kenal pasti mana satu yang Nabi ajar. Jom kita nak kenal pasti mana satu yang Nabi ajar. So kita nak masuk dekat tarbiyatul akhlak, tarbiyatul
tarbiyah Nabi Muhammad SAW untuk mendidik hati kita, akhlak kita, insya-Allah. Jadi boleh pergi dekat in-call message tu, boleh bagi kat in-call message, boleh type mana satu yang kamu pilih, okey? Alright, adik-adik, anak-anak SRA Sungai Sedang yang saya hormati dan yang saya kasihi sekalian. Jom kita kenal pasti apa yang Nabi ajar. Jom kita tengok. Apa yang ada? Ustaz bagi dua bahagian Ustaz bagi dua bahagian, A dan juga B. Semua orang tengok skrin. Boleh full screen kan? Okey. Ustaz bagi dua bahagian, A dan juga B. Adakah A yang Nabi ajar, dek? Nampak orangnya handsome, kemas. Beza dengan B, dek. Ya Allahu Akbar. Ini kalau lalu dekat kereta ni, bumbung kereta boleh pecah. Oh, bumbung kereta boleh terbelah dua. So, pilih A atau B? Bagus, Ainul Syifa. Anda pilih. So, A adalah yang terbaik. Bagus, Alhamdulillah, Masya Allah. So, dalam kehidupan kita, dek, kita amalkan hidup bersih yang hebat. Tengok tu, rambut dah macam apa dah. Macam ayam jalak dah tu, tegak dah tu. Kemudian kita tengok apa yang Nabi ajar, dek. A dan juga B. Nampak? A dan juga B. Mana satu yang Nabi ajar? A ke B? Adik-adik kena faham. Ibu-ibu, ayah-ayah. Ibu-ibu dengan mana yang wahai ibu-ibu, wahai ibu-ibu, wahai ibu-ibu, kalau ibu-ibu masak dalam keadaan kukunya panjang, dalam keadaan kukunya kotor, kita sedang mewariskan sifat bodoh kepada anak kita. Ini kena faham, dek. Satu benda yang simple tapi Nabi ajar yang benda ini tidak boleh dilaksanakan. Tapi kebanyakan anak-anak, adik-adik, dia memilih untuk menjadi berlawanan daripada apa yang Nabi ajar, dek. Kemudian kita tengok, dek, apa dia? Adakah ini yang Nabi ajar, dek? Allah, wanita yang tidak menutup aurat dan juga wanita yang menutup aurat. Allah. So kita pilih yang baik. Bagus. Sebelum Nabi datang, sebelum Nabi menyebarkan agama Islam, keadaan wanita adalah seperti hamba. Berbeza dengan sekarang. Wanita hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita soleha yang akan membahagiakan syurga di dalam rumah tangga. Oi, tertarik pula. Okey. Ambil contoh yang baik. Ambil contoh yang baik. Awak tengok tadi Ustazah Nur Syairah, ya, bila dia yang memimpin bacaan Al-Fatihah, bacaannya bagus, bacaannya hebat, dan saya yakin semua barisan ustazah-ustazah bacaannya hebat, bacaannya bagus. Jadikan guru-guru kamu sebagai idola kamu, insya-Allah. Jom kita tengok, dek. Nabi ajar kita supaya berjuang mempertahankan Islam. Nabi ajar kita pertahankan Islam, deoi. Nabi ajar kita perjuangkan agama Islam. Kau sibuk kat dunia ni, kita tengok apa yang berlaku di luar ni. Kita tengok apa yang berlaku di luar. Adik-adik, antara sikit dan sikit-sikit. Kena faham, antara sikit dan sikit-sikit. Jom kita tengok. Allahu Akbar. Adik-adik, dalam sehari berapa kali kita makan? Banyak kita makan. Tetapi adik-adik yang berada di luar sana, dalam sehari mereka hanya mencari dalam keadaan memerlukan. Nak makan boleh makan. Nak makan boleh makan. Beza dia apa, dek? Ni beza dia. Nabi sikit makan. Saya ulang, Nabi sikit makan. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan.
Betul? Nabi sikit makan. Tetapi kita ni sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Bukan makan tu tak boleh. Tapi dengarlah kata dalam Al-Quran apa dia. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah. Kau nak makan apa? Makanlah. Kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Nak makan-makan, nak minum-minum, washrabu, nak minum-minum. Tapi jangan kita melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Itu beza kita dek antara kita dengan orang luar. Adik-adik, dekat Malaysia ni Allah uji tak ada air sekejap. Tapi kita tak nak bersyukur. Tapi tengok orang di luar sana dek, hanya meniti bagaimana mereka nak dapatkan air di tempat yang sangat-sangat terhad. Kita ni kepala paip banyak. Tapi Allah uji, loji tu tertutup sekejap, Sungai Sedang entah berapa hari dah aku tak tahu tak ada air, korang dah bising. Sebab apa? Korang tak faham satu benda. Allah kata apa dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah dan tambah dan tambahkan lagi. Sebab apa? Awak kena jadi orang yang bersyukur. Adik-adik yang Ustaz hormati dan Ustaz kasih sekalian, mereka yang berada di luar sana berada dalam keadaan kesusahan, mereka berada dalam keadaan yang memerlukan. Adik-adik, beza kita dengan Nabi. Kita sikit solat. Nabi sikit-sikit solat. Okey, kena faham. Nabi kejap-kejap Nabi solat. Hobi Nabi adalah solat. Tapi kita sikit sangat solat. Sangat sikit solat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikit-sikit Nabi solat, sikit-sikit Nabi solat. Sampai Nabi ini ditanya, kenapa solat sampai tahap kaki bengkak? Dan jawapan Nabi simple, tak boleh ke aku menjadi umat manusia yang bersyukur? Nampak? Tapi kita yang berada di ruang yang selesa, rumah yang besar, kereta yang hebat, bilik yang besar, tapi kita tak nak solat, kita tak jaga solat kita. Adik-adik yang saya hormati dan Ustaz kasih sekalian, di manakah, apakah yang kita kata kita nak ikut Nabi dek? Mana kita? Tak ada. Sebab apa? Solat tak letakkan sebagai tunjang utama dek. So Nabi sikit-sikit Nabi solat, kita sikit sangat solat. Allahu Akbar. Jadi jadikan diri kita ini, jangan tempatkan sebagai tempat yang terlalu seronok. Doa tak nak, solat tak nak. Dan soalan saya, adakah ini yang Nabi ajar dek? Allah, adakah ini yang Nabi ajar dek? Nabi ajar ni ke? Tak. Nabi ajar ni ke? Nabi ajar ni. Allah. Bagus. Ustaz, tak boleh ke main game? Boleh main game. Siapa kata tak boleh main game? Kamu nak main game? Main lah. Tak ada masalah. Nak main game, main lah. Tapi yang menjadi kesalahan kamu sehingga menolak azan bila berkumandang hayya 'alas salat. Hayya 'alas Kejaplah mama. Kejap. Sikit lagi ma. Sikit lagi. Ma, dia dah menang tadi. Tolonglah mama, dia dah menang tadi. Dah macam orang gila minta penampung tu. Tolonglah, kejap mama. Sampai kan ada tahap yang tengah dengar ceramah ni pun boleh main lagi tu Mobile Legend. Boleh main lagi tu PUBG. Aku tak tahu. Aku tak nampak. Tak tahu, tak nampak. Dan tak kat bawah tu tengah main. Attack.
Attack, dek, itu ke Nabi ajar? Adakah itu yang Nabi ajar, dek? Adik-adik yang saya hormati dan saya kasih sekalian, tolong kita letakkan, jangan kita berada dalam keadaan seperti ini. Kita tolak perkara-perkara yang buruk daripada kamu bawa motor seperti itu, yang terutama anak-anak tahun 6, tahun 5 yang mungkin dah reti bawa motor. Apa, dek? Baik kita jadi seperti ini, dek. Hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Soalan saya, nak tak keluarga bahagia? Nak ke tak nak keluarga bahagia? Jawab. Open mic. Nak keluarga bahagia? Nak keluarga bahagia? Yang pertama, mentaati Rasulullah. Yang kedua, ikut jejak langkah Rasulullah dalam kehidupan. Yang ketiga, sayang Nabi, kasih Nabi, cintakan Nabi lebih dari segala-galanya. Yang keempat, bila dengar nama Muhammad, agungkan namanya, muliakan namanya, selawat betul-betul. 4 cara ni, dek. Taat perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut jejak langkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangkan Rasulullah lebih daripada makhluk lain dan mengagungkan nama serta memuliakan bila kita menyebutnya. Allah. Ya, kadang-kadang kita ni bila sebut nama Nabi Muhammad tak reti nak selawat. Cuba kau nyanyi lagu-lagu yang terkini. Semua orang tahu lagu-lagu yang terkini. Setiap kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Itu yang kau hafal. Ada satu lagu ni korang jangan amalkan, ya. Aku dengar pun menakutkan. Zikir ni Ustaz Syukri amalkan ni, saya rasa ni. Lagu ni memang menyeramkan. Gila, ku gila. Ui, menyeramkan lagu tu. Macam mana lagu gila boleh tak? Lirik dia bagus lah. Lirik dia bagus. Tapi bila lagu-lagu macam tu, kita memang cepat sangat hafal. Tapi selawat kamu tak nak hafal. So, itu dia, dek, macam mana kita nak dapatkan keluarga yang bahagia. So, apakah yang perkara kita perlu lakukan kalau kita dah jauh meninggalkan agama? Kita patah balik kepada dia. Apa dia? Solat kita. Kena faham. Apa dia? Solat bukan kadang-kadang, solat bukan tak ada masa, solat bukan tak tahu nak buat bila. Tolong kena faham. Solat bukan part time, bukan sometime, bukan next time, bukan no time. Tolong segera dan sempurnakan. Sebab itulah yang bakal dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ikut pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Betul? Okay, kemudian kena faham, solat itu juga kita kena lebihkan solat, perbanyakkan solat. Semoga solat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya insya-Allah kita akan berjaya dan sama-sama kita insaf, terutama diri saya sendiri insaf apa yang telah kita lakukan. Doakan saya, insya-Allah semoga saya akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah Allah akan pandang kita semua, Allah akan angkat kita semua insya-Allah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah, insya-Allah semoga perkongsian saya insya-Allah memberikan satu impak di dalam hati kita, dek, dan semoga Allah memberikan kita rahmat dan nikmat insya-Allah, dan semoga apa yang kita lafazkan, kita bacakan insya-Allah bakal memberikan satu kesan yang baik di dalam diri kita, sama ada pada masa ini ataupun masa yang akan datang insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom sama-sama kita tadahkan tangan, kita baca doa. InsyaAllah semoga doa kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunlah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, seperti mana mereka mengasihi dan menyayangi kami ya Allah sewaktu kami kecil ya Allah. Allahumma ya Allah, berkatilah kehidupan kami ya Allah, lembutkanlah hati kami ini ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah anak-anak yang saleh dan muslih ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang salihah ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon segala kebaikan yang ada di muka bumi-Mu ini ya Allah, dan segala kebaikan yang ada di akhirat-Mu nanti ya Allah, dan jauhkanlah kami ya Allah daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkatilah guru-guru kami ya Allah, panjangkanlah umur guru-guru kami ya Allah, permudahkanlah urusan guru-guru kami ya Allah. Kau lapangkanlah rezeki mereka ya Allah, terimalah doa mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang sentiasa mentaati kekasih-Mu Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang sentiasa melaksanakan salat ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Terima kasih pada pihak pengurusan sekolah. Tahniah kepada Ustazah Nur Syahira kerana sudi menjemput saya, dan tahniah kepada seluruh ahli jawatankuasa pengurusan penyelaras program. Insya-Allah semoga anda semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Masukkan hashtag anda, hashtag saya motivator, saya pendakwah, saya juga DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Nama yang telah segala ilmu kita amal dan sampaikan kepada orang lain. Untuk maklumat murid-murid, kita akan adakan kuis. Sebentar lagi guru kelas akan memberikan link kuis Google Form dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan ada hadiah yang menarik menanti anda. Murid-murid diminta menjawab dengan jujur tanpa bantuan ibu ayah dan juga Google. Okey? Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Syamsul kerana sudi menerima jemputan kami pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh, kita bertemu lagi di program yang akan datang insyaAllah. Mohon dengan maka dengan itu berakhirlah majlis kita pada malam ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan program pada malam ini.
Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Akhir kata sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.